Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين أرحم الراحمين اللهم نور قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم الأقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, kita berjumpa lagi pada pagi ini, pagi weekend, di atas talian untuk kita bermuzakarah berkenaan dengan ilmu tasawuf. Dan jika ada soalan boleh letakkan di ruang komen. Ilmu tasawuf adalah ilmu berkenaan dengan hati. Ilmu tasawuf adalah ilmu yang wajib kita pelajari. Di dalam Islam, ilmu berkenaan dengan hati adalah sesuatu yang wajib untuk kita pelajari. Ilmu berkenaan dengan batin, dalaman kita ini bukan sesuatu yang ada bukan elektif, ya, tetapi sesuatu yang wajib untuk kita pelajari, ya. Sesuatu yang compulsory. Kalau macam di sekolah ada subjek yang menjadi elektif, boleh pilih, boleh pilih ke ataupun tidak, ya. InsyaAllah rakaman ini kita saya akan letak rekod, saya akan save dalam page saya. Nanti bila-bila nak tengok balik boleh jadi saya tak delete. Biasanya kalau saya buat, saya buat recording seperti ini, saya tak delete lah, kecuali kalau ada berlaku perkara-perkara seperti yang tempoh hari saya terpaksa delete. Kebiasaannya saya akan save di dalam page saya, page FB. Kalau di dalam kalau di sekolah kan kita ada compulsory subject dengan elective subject. So compulsory subject kita tidak dapat indispensable, kita kena ambil lah, kita kena belajar. Kalau lemah subjek tu pun kita tak nak kena juga belajar. Macam apa? Macam BM, macam BI, macam matematik. Itu semua compulsory. Nanti ada subjek elektif. Subjek elektif ni ada geografi, ada ekonomi, ada perdagangan. Itu elektif. Nak ambil pun boleh, tak nak ambil pun tak apa, ya. Elektif. Sastra, ya. Subjek sastra, subjek tadi yang saya sebut tadi, geografi dan sebagainya. Jadi ada elektif. Dalam agama kita, ilmu tasawuf bukan elektif. Ilmu untuk kita kenal hati kita bukan elektif. Sebab memang agama kita ni memang tekankan hati. Jadi dalam agama kita, ilmu yang membincangkan tentang hati wajib kita pelajari. Namanya ilmu tasawuf. 3 ilmu yang paling wajib kita belajar: ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Dalam
pengajian kita dalam Darul Mujtaba, saya sentiasa tekankan kepada pelajar-pelajar bahawa 3 ilmu ini saya akan sentiasa ulang supaya kita sentiasa sedar. Kalau kita masih belum cukup lagi antara ketiga ilmu ini, maka kita hendaklah cuba melengkapkannya. 3 ilmu itu ilmu tauhid, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Ya. Baik. Tadi saya nampak ada soalan. Tadi ada yang bagi komen line tak clear. Boleh saya tahu macam mana dengan yang lain-lain? Macam mana line line ya di sisi orang lain, boleh bagikan komen? Di sini daripada Amira Syafinas, jika tidak keberatan saya ingin mohon sedikit sedekah ikhlas hati untuk membeli bekalan anak susu pampers. Saya ada 3 orang anak yang sulung berumur 6 tahun. Suami bekerja operator. Suami di sini ada orang yang meminta pertolongan, ya, meminta bantuan. Namanya Amira Syafinas. Kalau boleh di antara kita yang boleh hulurkan bantuan, ya, kepada Amira Syafinas, dan insya-Allah kita juga akan cuba membantu. Dan saya juga menggalakkan kepada yang lain-lain untuk membantu Puan Syafinas ini, Puan Amira Syafinas, ya. Saya lihat ada soalan. Apa itu hakikat tasawuf? Apa itu hakikat tasawuf, ya? Hakikat tasawuf adalah untuk mencapai al-ihsan. Al-ihsan adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Iaitu bagaimana kita menjadi hamba Allah yang seolah-olah melihat Allah. Iaitu bermakrifat kepada Allah. Bagaimana kita dapat kenal Allah. Jadi akhirnya kita belajar ilmu tasawuf untuk kenal hati kita. Kemuncaknya macam mana kita dapat kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nanti komen daripada Amira Syafinas, mungkin sekarang ni dah tak nampak, dia dah ke atas-atas, ya. Tetapi nanti lepas saya off recording ni, nanti kita boleh tengok balik ada nombor telefon dalam komen Amira Syafinas tadi, ya. Saya pun dah tak boleh ke atas kan dah soalan-soalan tadi. Paling last sekali tadi hakikat tasawuf. Lepas, terima kasih kepada yang bagi feedback tentang line, banyak yang clear. Baik, bagaimana kita nak fokus dalam perjalanan rohani tanpa sibuk urusan perihal bisikan hati yang kita pun tak tahu sumbernya. Dalam ilmu tasawuf sebenarnya kita akan belajar berkenaan dengan lintasan-lintasan hati, ya. Kalau lintasan hati yang jahat ini, ianya datang daripada syaitan dan juga nafsu diri kita sendiri. Syaitan dan juga nafsu. Ini adalah sumber lintasan yang jahat. Jadi perbincangannya panjang, ya. Perbincangan panjang macam mana kita nak tahu ni lintasan daripada nafsu diri kita sendiri ataupun daripada syaitan. Memang ada ilmunya untuk kita tahu. Kita tengok lintasan yang jahat tu. Tengok macam mana kita respon, kita interaksi dengan lintasan tersebut. Ianya memberikan kita idea bahawa lintasan ni datang daripada syaitan ke daripada nafsu diri kita sendiri. Tapi di antara kedua-dua lintasan tadi, lintasan jahat yang datang daripada syaitan ataupun nafsu, yang paling bahaya sekali yang datang daripada nafsu diri kita sendiri, ya. Ramai orang ingat syaitan lebih bahaya. Ya, dia pun musuh kita, tetapi yang berada pada nafsu kita, jika ia tidak dididik, bisikan jahatnya itu lebih bahaya lagi. Nafsu yang tidak dididik. Sebab kenapa saya kata nafsu yang tidak dididik? Kerana nafsu apabila telah dididik, dia lebih banyak memberi bisikan kebaikan. Tapi dalam proses tu mungkin nafsu tu separuh-separuh. Sekejap bisikan jahat, sekejap bisikan baik. Tu ketika dalam proses penyucian hati dan sebagainya, dalam proses fasa, dalam perjalanan menuju Allah. Tapi bila seseorang sudah sebati, kan, sudah sebati dalam mendidik nafsu dia tetap memberikan bisikan, lintasan, tetapi dia akan banyak bagi
input lintasan-lintasan yang baik, input yang baik kepada kita. Ya, tidak jadi nafsul mulhamah. Tu. Nafsul mulhamah ni nafsu juga tapi dah dididik dah. Nafsu yang dah di-upgrade kerana didikan. Mulhamah apa? Maksudnya dia dah banyak dapat terilham dengan perkara-perkara kebaikan. Sudah terilham untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Sudah terilham untuk banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah terilham untuk mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Itu nafsul mulhamah. Nanti dia boleh naik lagi nafsul mutmainnah, nafsul radiyah, mardiyah sampai ke atas, ya. Apa hakikat takdir dalam ilmu tasawuf? Sebab semua hakikat kejadian adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, takdir di dalam ilmu tasawuf, ya, kita tetap sama seperti mana apa yang dipegang oleh ulama akidah. Ulama tasawuf tetap berpegang dengan apa yang dipegang oleh ulama akidah. Ulama akidah kata apa sahaja yang baik dan buruk adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa sahaja di dunia ni pada mata kita, benda tu baik ataupun benda tu buruk, itu adalah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu ulama akidah. Kita juga berpegang kepada situ. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Semua baik dan buruk adalah kehendak Allah, kemahuan Allah, keinginan Allah, takdir Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah, kita kena pegang kemas. Nanti kemudian di dalam ilmu tasawuf, takdir itu, kepercayaan kepada takdir adalah untuk kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud berserah di sini bukan bermakna kita tidak berusaha. Ya. Macam juga dalam akidah, kan, bila kita kata kita percaya kepada takdir, kan, percaya kepada kita tempat Allah, bukan bermakna kita duduk goyang kaki tak perlu usaha. Ya. Baik dan buruk dari Allah, bukan bermakna kita tak perlu berusaha untuk menghindarkan diri daripada keburukan. Tak bermakna kita tak berusaha untuk mendapatkan kebaikan, kena usaha. Ya. Cuma di dalam tasawuf nanti kan fokusnya bahagian hati. Fokusnya itu bahagian hati. Penyerahan diri kepada Allah itu kan perbincangan tasawuf, penyerahan hati kepada Allah. Pasrah jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dalam takdir, dalam ilmu tasawuf ni lebih untuk nak merasakan kehambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan kehambaan kita. Jadi kita serahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita berdoa, kan, kita berdoa ni, kalau dalam tasawuf lah, berdoa ni bukan sebab kita nak doa tu dikabulkan, kan, tapi sebab kita nak berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebab kita nak tengok doa tu dikabulkan ke tak. Tak. Dalam tasawuf, kita nak tunjukkan kehambaan kita sebab kita nak mengemis pada Allah, kita nak merayu pada Allah. Allah nak bagi ke tak bagi ke, kita tak risau kat situ. Kan? Sebab kita tahu Allah dah takdirkan semuanya dah. Jadi kita berdoa ni bukan sebab nak tengok Allah kabulkan ke tak. Tapi sebab apa? Sebab kita nak tunjukkan kehambaan diri kita, nak tunjukkan kita lah miskin kepada Allah. Kita nak tunjuk yang kita ni fakir kepada Allah SWT. Sebab tu doa. Bukan sebab nak tengok doa tu kabul ke tak. Begitu dengan usaha yang kita lakukan. Usaha. Kita ni manusia, kan? Kadang-kadang kita nak cari rezeki, kita kena usaha, kan? Kita kena usaha cari rezeki, ya. Usaha cari nafkah, usaha cari keperluan dan sebagainya. Ya, kena usaha. Katakanlah usahanya tu buka bisnes. Ya. Dalam tasawuf, bila seorang keluarkan modal, dan dia dah curahkan tenaga dia untuk buat yang terbaik, untuk dia buat bisnes tersebut, tetapi maksud dia buat bisnes tu bukan nak tengok untung ke tak untung. Ya, betul nak untung, tetapi hati dia, pergantungan hati dia bukan nak tengok untung ke rugi. Dia buat usaha ni sebab dia nak serah diri dia pada Allah. Serah diri pada Allah SWT. Dia nak Allah yang tentukan. Untung ke rugi ke, itu Allah yang tentukan. Saya buat usaha ni, saya buat sesuatu yang Allah suruh untuk saya usaha atas asbab. Usaha atas asbab, ya.
Macam mana nak sentiasa positif? Adakah doa-doa dan zikir-zikir yang boleh diamalkan? Ya, di dalam sebuah hadis, seorang sahabat kata, kalau saya ingin berselawat ke atas kamu ya Rasulullah sepanjang hari, sepanjang waktu saya nak banyak isi dengan selawat. Bagaimana ya Rasulullah? Rasulullah kata, kalau kamu banyak selawat, kamu akan diangkat kerisauan dan kebimbangan. Di sinilah kunci bagaimana seseorang itu dapat merasa sentiasa positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Positif maksudnya dalam Islam maksud positif adalah bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kena faham maksud positif. What is the meaning of being positive in Islam? Sebab orang barat pun cerita juga macam mana nak jadi positif kan orang barat kan westerners kan, macam mana dia punya motivator dia be positive. Dia pun ada definisi positif mereka sendiri. Tapi dalam Islam, to be positive adalah bagaimana hubungan hati kita dengan Allah, bagaimana jiwa kita berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk kita dapat bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, kuncinya itu banyak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan maksud positif dalam Islam adalah bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Memiliki hati yang positif, hati yang memiliki sangka baik. Ya Allah, Engkau lah yang tahu apa yang Kau bagi pada aku ni. Engkau lah yang tahu apa yang terbaik. Itu maksudnya kita dah positif lah tu. Maksudnya kita dah sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau orang yang bersangka buruk kepada Allah, dia akan petikaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa aku pula yang kena? Kenapa aku yang ditimpa musibah? Kenapa aku yang diuji? Itu dia bersangka buruk. Tapi kalau dia bersangka baik pada Allah, dialah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Itu maksudnya positif. Itu maksudnya positif. Dan kuncinya antaranya banyak berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan zikirnya. Zikir ini macam-macam. Istighfar mempunyai peranan yang penting untuk mengubat, menjadi penawar pada hati. Penawar pada hati, dan untuk kuatkan jiwa tu dengan Allah tu, kuatkan jiwa dengan Allah dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Dan doa yang diamalkan oleh Nabi Yunus ketika dalam keadaan yang sangat vulnerable, sangat kritikal, dalam perut ikan, dalam perut laut. Bukan saja dalam perut ikan dalam perut laut, dalam dasar lautan. Ya. Doa yang dapat menenangkan diri dia, yang jadikan Nabi Yunus lebih positif setiap hari. 40 hari itu dalam perut ikan, dalam perut laut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini antara ini ada bacaan zikir yang kita boleh amalkan untuk Allah Ta'ala bagi positivity, jadikan kita seorang yang positif. Kemudian kita boleh seru nama Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, dan juga Ya Latif. Banyakkan Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif ni, Maha Lembut ni maksudnya kita minta Allah berlembutkan takdir dia ke atas kita. Sebab kita tahu semua takdir Allah baik. Tapi Ya Latif maksudnya kita minta Allah lembutkan takdir yang diturunkan kepada kita. Sebab takdir Allah tetap baik kan. Tapi kita minta lembutkan. Kita minta Allah Taala kesian pada kita. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya. Ya.
Jadi itu takdir dalam tasawuf tadi, ya, saya dah terangkan. Apakah maksud solat khusyuk? Macam mana khusyuk itu? Khusyuk ini sebenarnya dia berkait rapat dengan perkenalan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, semakin mudah kita khusyuk di dalam solat. Ya. Sehingga khusyuk tu bukan sesuatu yang dibuat-buat lagi, bukan sesuatu yang dipaksa-paksa, tapi dia datang naturally apabila hati kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal sifat-sifat Allah, kita kenal nama-nama Allah, kita kenal perbuatan Allah, dan kita kenal kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kunci untuk mengenal Allah. Bila kita kenal Allah, senang kita dapat solat yang khusyuk. Ya. Usaha pun satu penyerahan, betul. Satu bahkan sebenarnya tawakal ni dia kena berusaha. Kalau tak berusaha nak tawakal apa? Sebab tawakal ni dia kena lakukan sesuatu, kemudian serahkan perkara itu. Serahkan natijahnya kepada Allah. Itu baru tawakal. Kalau orang tak berusaha, sebenarnya tak lengkap tawakal dia. Sebab tawakal ni dia kena lakukan sesuatu kan sebagai modal, yang itulah yang diserahkan pada Allah. Ya Allah, aku dah buat bisnes, katakan aku usaha buat bisnes, ya Allah, aku serah pada engkau untuk perkara itu berjaya ke tak berjaya. Dan hati kita pula bila dah serah, kalau benda tu berjaya, alhamdulillah. Kalau tak berjaya pun alhamdulillah. Itu maksud serah. Itu maksud menyerah kepada takdir di dalam tasawuf. Ya. Kalau benda tu jadi pun kita puji Allah, tak jadi pun kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jika kita sekadar beri ucapan kepada rakan sekerja bukan Islam ketika perayaan mereka sekadar membalas ucapan mereka pada kita saban tahun itu, adakah memesongkan akidah? Kita kena tengok apa perayaan yang mana, ya. Kalau setakat gongsi facai tak apa, kerana itu bukan perayaan agama, itu perayaan budaya. Itu perayaan budaya. Saya rasa Merry Christmas juga sekarang sebenarnya dah bukan perayaan agama. Merry Christmas juga adalah perayaan budaya. Jadi masih boleh. Masih boleh, walaupun kalau tak perlulah, bukan nak suruh buat, ya. Tapi mungkin nak to be polite kepada kawan-kawan, kan. Kadang nak we have to be polite to them. Tak ada masalah. Tapi perayaan agama, ya, perayaan agama yang itu kita tak boleh ucap. Contohnya apa? Kalau dalam Cina, dalam perayaan Cina ni ada perayaan agama dia, perayaan Tuhan dia tu, apa nama dia? Cap Goh Mei, Cap Goh Mei. Macam itulah. Cap Goh Mei. Macam perayaan India pula kita nak tengok. Saya tak pasti Deepavali ni berkaitan dengan keagamaan ke tak. Tapi yang macam Taipusam tu, Taipusam ni dia berkaitan dengan ni lah, berkaitan dengan agama. Begitu juga dengan yang berada di Sabah, Sarawak. Kita kena tengok hari Gawai dan hari-hari yang lain tu, adakah dia berkaitan dengan agama ataupun tidak. Ya. Macam mana nak lembutkan hati yang keras? Ilmunya ilmu tasawuf. Untuk lembutkan hati ni, dia perlukan ilmu. Sebab tu dalam agama Islam, ilmu yang wajib kita pelajari adalah ilmu tasawuf. Sebab ilmu tasawuf ni lah ilmu berkaitan dengan seluk beluk hati. Di situ kita belajar macam mana nak lembutkan hati, macam mana nak hati kita bercahaya, macam mana hati kita ini dapat terus bergerak menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi untuk lembutkan hati, ya, lembutkan hati antaranya banyakkan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni macam Panadol lah. Selawat ni dia macam Panadol. Dia macam-macam benda boleh. Sebab kalau saya baca hadis ni, baca hadis tentang selawat ni, dia memang akhirnya kebanyakan apa yang kita alami dalam hidup kita ni memang banyak selawat. Itulah kemudahannya. Ya, dia macam Panadol. Macam Panadol kan, kita pening Panadol, demam Panadol, sakit gigi Panadol, sakit apa lagi, sakit kepala Panadol, kan. Jadi selawat ni dia macam Panadol umat ni. Dia apa yang kita alami, selawat. Memang kalau kita kaji hadis, kita akan dapati
Manusia ni kan dia banyak stres, dia banyak depression, dia banyak macam-macam tertekan. Ya, memang itu psikologi manusia. Tetapi percayalah, dengan banyak selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberi ketenangan kepada kita. Macam mana nak hilangkan rasa sakit hati pada orang yang khianati kita? Antara caranya kita doakan dia. Antara caranya adalah kita doakan dia. Doakan kebaikan untuk dia. Perkara ni berat. Perkara ni suatu yang berat. Tetapi kalau nak hilangkan rasa sakit hati, rasa benci, sebab kita tahu benda tu salah. Kan? Benci pada orang lain yang khianati kita, itu salah. Kita boleh benci perbuatan dia tu. Kita boleh benci dengan perbuatan dia. Tetapi orang tu entah tak esok dosa jadi wali Allah Taala, kita tak tahu. Jadi kita untuk ubat hati kita, penawar kita, kita doakan dia. Ya Allah, Kau bagilah hidayah kepada dia. Ya. Baik, dia khianati kita. Bayangkan dia dapat hidayah. Dia zalimi kita, katakan dia songlap duit kita. Katakan dia songlap. Dia kata nak buat bisnes, nak melabur, kan, RM10,000. Tiba-tiba hilang, dia khianati. Bayangkan kita doa dia dapat hidayah. Dia dapat hidayah, insya-Allah dia akan pulangkan balik. Insya-Allah dia akan pulangkan balik. Kan dia dapat hidayah. Kemungkinan untuk dia pulangkan balik itu lebih besar daripada ya Allah jahanamkan dia. Ya Allah, Kau musnahkan dia. Musnahkan dia, habis beku dia, freeze habis dia. Macam mana nak pulangkan balik pada kita? Lebih baik kita doakan hidayah untuk dia. Pertama sekali untuk kita, kan? Bukan saja orang khianat, orang buat kita, orang tohmah kita, orang mengumpat kita, orang mencaci kita, kita doakan kebaikan untuk mereka. Doakan kebaikan, doakan hidayah untuk mereka, doakan taufik hidayah kepada mereka. Kemudian cara lain, ulama kata kita bagi hadiah kepada orang tersebut. Kita bagi hadiah. Kita bagi hadiah. Ini antara cara untuk kita ubat rasa sakit hati tersebut. Betul ke kalau lagi kita semakin dekat jalan menuju Allah, lagi banyak dugaan dan ujian akan dihadapi? Dugaan dan ujian, ya betul. Seorang yang semakin dekat jalan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan bagi ujian kepada kita. Tetapi perkara ini jangan menjadi sebagai halangan untuk seseorang. Oh, kalau gitu takutlah saya nak datang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takutlah saya nak berjalan menuju Allah. Nanti kan banyak dugaan, banyak ujian. Ya. Kita jangan fikir macam tu. Kerana dugaan dan ujian ni, Allah dia bukan saja dalam bentuk kesusahan, ya. Dia dalam bentuk kekayaan. Dia dalam bentuk kemasyhuran. Dia dalam bentuk kemewahan. Kita kena faham dugaan dan ujian ni, jangan fikir dia datang dalam bentuk kesempitan dan kehimpitan semata-mata. Jadi kita kena faham konteks makna ujian tu sendiri. Ujian ni bukan saja sakit, tersepit, terhimpit, sempit, miskin, duit tarak, akaun kosong, poket kosong. Ini bukan ujian semata-mata. Bukan ini sahaja. Orang yang dalam keadaan kaya raya, ujian besar. Orang yang sedang dimewahkan, dia ujian besar. Orang yang dalam keadaan lapang dan sihat, dia ujian besar. Lebih mudah untuk dia lalai. Orang yang terkena ujian yang sempit, sakit, kan lebih banyak ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian ni kita jangan sempitkan pada makna kesusahan saja, ya. Kesenangan, kekayaan, itu ujian lebih besar, menjauhkan diri daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bahaya tu. Jadi
semakin dekat menuju Allah, Allah akan uji, kan? Ujian yang lebih besar, kan? Ujian hati kita. Kadang-kadang Allah bagi kekayaan, kemasyhuran. Kita kena hadapi kemasyhuran tersebut. Kita kena interaksi dengan baik, kita kena sikapi. Kalau tak, nanti kita carried away, kita akan hanyut. Jadi itu ujian. Ada pula orang diuji dengan kemiskinan, kesusahan, penyakit dan sebagainya. Tengok macam mana dia reda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam setiap aspek kehidupan kita itu ujian. Cuma dalam perjalanan menuju Allah, Allah uji lebih hati tu. Tengok syukur ke sabar, syukur atau sabar. Allah uji lebih di situ. Supaya apa? Ujian tu untuk nak tingkatkan lagi darjat kita. Kita kena faham setiap ujian adalah hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian daripada Allah, daripada yang mencintai kita. Maka setiap ujian itu adalah surat cinta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Maulana Jalaluddin Ar-Rumi berkata bahawa aku cinta kepada permasalahan dan problem yang datang pada hidupku kerana aku tahu yang mendatangkannya itu adalah yang sangat mencintaiku. Siapa? Allah Ar-Rahmanur Rahim. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kalau yang datangkan perkara tu yang sangat kasih pada kita, sangat sayang kepada kita, itu adalah tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanda adalah dia datang daripada yang mencintai kita. Allah Pengasih Penyayang. Ya. Jadi kita kena sangka baik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah kita selawat lebih banyak daripada berzikir? Sebenarnya selawat itu pun termasuk zikrullah, ya. Selawat juga termasuk zikrullah. Bila kita kata selawat, itu pun makna berzikir. Sebab tu dalam selawat, pertama sekali kita sebut nama Allah. Allahumma salli ala. Ya. Boleh Ustaz huraikan tentang perihal martabat hati punya 4 itu yang dihuraikan oleh Syekh Abdul Kadir Jalani dalam kitab beliau Sirrul Asrar Qalbun Sidrun Fuad Lubun. Itu adalah berkait dengan lataif. Lataif di dalam usul pendidikan, di dalam tarikat-tarikat. Jadi dalam ilmu tasawuf ini, bila kita sebut hati, dia mempunyai lapisan-lapisan. Dia mempunyai martabat-martabat. Ya. Yang disebut qalbun, disebut sadrun, ada disebut fuad, ada disebut akhfa, lebih mendalam. Maksudnya perjalanan hati kita ni adalah sesuatu yang unik sebab hati kita sendiri tu dia berlapis-lapis. Dia berlapis-lapis. Apa yang dimaksudkan dengan berlapis-lapis itu iaitu hijab-hijab. Apabila semakin kita menuju Allah SWT, hijab hati kita terbuka. Semakin terbuka hijab, semakin kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka terbuka hijab itulah yang bermaksud semakin mendalam, semakin fuad, semakin ke lubuk yang tersembunyi di dalam hati, yang terkandung rahsia yang besar di dalamnya untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dipanggil sebagai sir, rahsia. Jadi manusia ni dia kena olah jiwa. Macam mana kita olahraga kan untuk nak keluarkan kita punya bakat tu, olah jiwa sampai terkeluar bakat mengenal Allah Ta'ala yang Allah dah pendamkan secara fitrah dalam hati kita. Adakah semakin banyak amal, semakin dekat kita dengan hakikat mengenal Allah? Ilmu dan amal kena seiring dalam hakikat menuju Allah. Ya, dengan banyak amal, ianya boleh mendekatkan kita kepada hakikat mengenal Allah jika kita belajar ilmu tasawuf. Kita belajar ilmu tasawuf. Sebab tu ilmu tasawuf wajib. Kalau seorang banyak amal tapi dia tak belajar ilmu tasawuf, maka pendekatan hati dia kepada mengenal Allah adalah amat sukar. Dia kena lengkapkan juga ilmu yang wajib untuk dia pelajari. Ilmu yang wajib iaitu ilmu tasawuf. Kalau dia beramal tanpa mempelajari ilmu tasawuf, di situ hasil mengenal Allah itu sukar untuk didapati, ya. Macam mana nak tahu Allah Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kita? Pertamanya kita kena tahu Allah Ta'ala itu Al-Ghafur. Kita kena kenal nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Ghafur. Dan kita kena tahu dia sayang kita lebih daripada ibu bapa kita sayang kita. Kita kadang-kadang buat salah pada mak bapak kita,
macam mana pun mak bapak kita tetap terima kita, tetap maafkan kita. Ini kan lagi Allah Ta'ala yang sayang kita 70 kali ganda lebih daripada ibu bapa sayang kita. Ya. Jadi tanda itu dia tengok kepada bagaimana hati kita itu bersangka baik kepada Allah yang mengampunkan kita. Kalau kita rasa Allah tak boleh ampunkan kita, bermakna kita tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa besar sangat dosa aku ni. Kalau aku minta ampun pun memang Allah tak ampunkan sebab besar sangatlah. Jadi kita dah kecilkan sifat pengampunan Allah. Jadi Allah ni di atas persangkaan hamba-Nya terhadapnya. Kalau kita rasa Allah tak ampunkan kita, bermakna kita tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bersangka baik pada Allah, Allah aku dah tersungkur, aku telah terlanjur. Ya Allah, ampunkanlah aku. Dalam keadaan tu hati dia meyakini Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Ya. Hati dia bersangka baik, harapan dia besar Allah mengampunkan dosa dia. Maka insya-Allah Allah di atas persangkaan hamba-Nya. Dan apabila dia mula berubah daripada segi luaran, apabila dia banyak berubah kepada ke arah kebaikan, lebih berbanding daripada kejahatan, itu tanda taubatnya telah diterima. Aircon buka ke? Dia dah mula banyak berubah kepada kebaikan. Itu pun salah satu tanda taubat kita dah memberikan kesan kepada kita. Tapi bukan bermakna seorang tu kena tunggu dia betul-betul tinggalkan kejahatan baru dia bertaubat. Tidak. Terus bertaubat. Setiap kali tersungkur, istighfar. Setiap kali tersungkur, bertaubat. Dan taubat yang secara konsisten inilah akan memberi kesan kepada hati, kepada jiwa kita. Sehingga akan banyak cenderung kepada arah kebaikan. Ya. Macam mana nak buang keakuan diri? Cara untuk buang keakuan diri adalah sebenarnya untuk merasa keakuan Allah SWT. Apa maksud keakuan Allah? Maksudnya kebesaran Allah. Hati kita kena dipenuhi dengan keakuan Allah, bukan keakuan diri kita. Keakuan Allah maksudnya kebesaran Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, kemegahan Allah, keperkasaan Allah, kekuatan Allah. Penuhi hati kita dengan kehebatan Allah, kita lihat keakuan diri akan terhindar daripada jiwa kita. Tak. Ada yang bertanya di pasal perayaan. Jadi kena cek balik antara Deepavali dengan Thaipusam, yang mana satu berkaitan agama. Kalau perayaan tu perayaan budaya, kan, tidak masalah kita nak ucap, kan, kongsi facai, tak ada masalah. Tapi dalam masalah yang perayaan India ni, kita nak kena tengok antara Thaipusam dengan Deepavali. Kalau Deepavali tu perayaan budaya, tak ada masalah kita nak ucap Deepavali. Tapi kalau dia berkaitan dengan agama, kan, dia perayaan agama macam Cap Gome dalam Cina, kita tak boleh ucap. Ya. Adakah zikir yang kita amalkan antara yang ada ijazah dengan tak ada ijazah akan beri impak berbeza pada diri itu? Ya, zikir yang ada ijazah, insya-Allah nurnya akan lebih besar lah. Tetapi seseorang yang seseorang yang nak mengamalkan sebarang zikir, dia tak perlu tunggu sampai dapat ijazah dahulu. Sebab dia tetap akan dapat kesan yang baik daripada zikir tersebut. Lebih-lebih lagi kalau zikir itu sudah pun diijazah umum oleh pengarangnya. Contohnya Khulasah Madad, ya. Khulasah Madad yang dikarang oleh Habib Umar. Beliau telah ijazah umum sesiapa yang nak amalkan. Jadi kalau kita tak ambil ijazah daripada Habib Umar pun, tetap kita akan dapat nur cahaya daripada pembacaan tersebut. Tapi jika ada peluang untuk dapat ijazah, alhamdulillah. Tapi kalau tak dapat, tak ada masalah, teruskan baca. Begitu juga Ratib Al-Haddad, begitu juga dengan Ratib Al-Atas, teruskan membaca. Sebab itu semua pengarangnya sudah memberi ijazah umum kepada para pembaca. Siapa yang ikhlas nak membaca, mereka dah bagi ijazah umum untuk siapa yang nak mengamalkannya. Ya. Boleh jelaskan sifat-sifat seseorang yang faham ilmu tasawuf ini? Orang yang faham ilmu tasawuf bermakna berlakunya perubahan di dalam hati dia, kan? Perubahan hati dia. Hati dia dah, kan, mula banyak
fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hatinya sudah fokus kepada perkara-perkara yang tinggi. Ya. Hatinya sudah berpaling daripada perkara-perkara yang rendah. Jadi fokus dia kepada Allah. Bukan bermakna luaran dia tinggalkan terus kerja perkara yang rendah, dia kata perkara yang rendah dan sebagainya. Tidak. Maksudnya hatinya itu fokusnya banyak pada Allah. Walaupun luaran ini dia ada kerja, dia ada profession, dia ada kerja, ya. Tetapi hatinya itu banyak fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah khasiat selawat Sultan Mahmud? Dipanggil sebagai selawat Sultan, Mahmud Al-Ghaznawi. Selawat Sultan kerana Sultan Mahmud Al-Ghaznawi bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermimpi Rasulullah mengajarkan dia selawat ini. Rasulullah kata barang siapa yang mengamalkan selawat ini, amalnya adalah, ganjarannya adalah 300,000 selawat begitu. Maksudnya banyaklah, ya. Tetapi amal itu didapati melalui mimpi. Jadi mimpi ni pun dia ada kedudukannya di dalam Islam. Tidak terus tertolak, ya. Tidak terus tertolak begitu sahaja. Siapa yang nak amalkan boleh amalkan. Siapa yang tak nak amalkan, tak perlu larang orang lain, ya. Bagaimana nak nasihat anak buah yang tak boleh terima ayahnya sendiri sebab ayah pernah hilang, tapi hilang. Jawab seorang ayah, kena boleh pujuk dia kan. Kalau tanpa ayah kan, dia tak akan hidup atas dunia ni, dia tak akan wujud atas dunia ni. Ya, ayah mungkin dia ada kesilapan, dia manusia. Ayah bukan malaikat, dia ada kesilapan, dia ada kekurangan dia. Kita sebagai anak, kita terima seadanya ibu dan ayah kita. Kita terima mereka. Tanpa mereka, kita tak mencium bau wujud di dunia ini, ya. Dan kita doakan anak buah tersebut. Doakan dia semoga Allah bukakan hati dia. Dan minta ayah dia tadi, doakan dia juga. Doakan untuk anak dia supaya Allah bukakan hati dia. Mudah-mudahan doa ayah ni tak ada hijab antara dia dengan Allah. Jadi doa daripada ayah kepada anak dia tadi, supaya Allah bukakan hati dia untuk terima dia semula. Perlukah kita berguru? Ya. Ya, kita perlu berguru. Untuk belajar ilmu agama, kita perlu berguru. Tidak cukup hanya dengan membaca kitab sendiri sahaja. Kita perlu berguru. Dalam agama, kita perlu berguru. Bolehkah kita meminta supaya Allah berikan rahmatnya tanpa diberi ujian yang berat, bala yang berat, sedangkan tidak akan berikan seseorang itu tanpa diuji olehnya? Doa yang terbaik apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu. Ya Allah, janganlah engkau timpakan kepada kami suatu perkara yang tidak mampu untuk kami menanggungnya. Ya. Ma la taqata lana bih. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah engkau timpakan kepada kami sesuatu yang tidak mampu untuk kami menanggungnya. Ya. Itu kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Itu doa yang diajarkan di dalam akhir surah Al-Baqarah. Ayat tu ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Macam mana nak jadi hamba Allah yang diredai Allah Subhanahu wa Taala? Jadi hamba Allah yang diredai oleh Allah, dia kena betulkan hubungan dia dengan Allah, dengan sentiasa reda dengan ketetapan Allah, sentiasa bersyukur, sentiasa bersabar dengan apa yang Allah Ta'ala datangkan, dan dia kena banyak bersangka baik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Dan dia kena betulkan hubungan dia dengan makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab makhluk Allah ni kesan perbuatan Allah Ta'ala. Jadi bila kita buat baik dengan kesan perbuatan Allah, bermakna kita berbaik dengan pemilik perbuatan tersebut. Ya, betulkan hubungan kita, tunaikan hak-hak kita sesama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bersangka baik kepada mereka. Insya-Allah kita akan jadi hamba Allah yang diredai. Dalam interaksi sesama manusia, sentiasa hubungkan silaturahim. Hubungkan silaturahim dan memaafkan orang-orang yang mengganggu kita. Ya. Dan lepas pandang orang-orang yang menzalimi kita. Maafkan.
Ya, maafkan dan lepas pandang. Ya. Adakah betul jika Allah Ta'ala telah pilih kita untuk bermakrifat kepadanya, dan setelah kita kenal Allah, dia akan kembalikan kita pada asal semasa kita jahil dulu, tetapi kita telah kenal dan sentiasa ingat kepadanya? Ya, kita jahil dia ada dua peringkat. Satu jahil yang sebab jahil tu sebab kita tak belajar, sebab kita tak mengaji. Itu satu jahil. Jahil yang tercela. Tapi selepas kita belajar, lepas kita belajar sampai kita mengenal Allah, kita jumpa lagi satu peringkat kejahilan. Tapi jahil yang ni bukan sama seperti jahil yang asal. Ya, walaupun namanya sama, dikembalikan kepada jahil tu daripada makna jahil tu je. Sama makna, sama kongsi, dia berkongsi istilah. Tapi jahil yang diperolehi selepas dia menempuh perjalanan ilmu untuk dia capai makna kejahilan dirinya terhadap Allah, itu dah peringkat tinggi. Itu martabat, itu jahil martabat tinggi. Itu jahil yang berlaku selepas dia bermujahadah mencari ilmu, bermujahadah melawan nafsu. Ya. Kejahilan yang tinggi itu bermaksud akhirnya dia menyedari bahawa dia tak dapat mengenal Allah. Dia tidak dapat mengenal Allah seperti mana Allah mengenal dirinya sendiri. Macam mana nak kuatkan mindset diri kita untuk istiqamah bila peluang untuk melakukan sesuatu tanggungjawab sentiasa datang kepada kita? Kuncinya adalah kepada cinta. Cinta. Pertama sekali kita betulkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita cinta Allah, maka kita lakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuatu yang what has driven us and what motivate us to do something, the purpose is only Allah Subhanahu Wa Taala. Allah is the only motivation, motif dalam kita melakukan sesuatu. Kita lakukan kerana Allah, bukan sebab bos, bukan sebab majikan, bukan sebab duit. Di situlah akan datang istiqamah apabila kita melakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bolehkah ijazahkan saya amalan selawat dalam kitab 40 keajaiban yang disusun Ustaz? Baik, kepada sesiapa yang ada buku 40 keajaiban selawat yang saya susun, saya ijazahkan seperti mana kami terima ijazahnya. Jika sahih ijazah yang kami terima daripada guru-guru kami berkenaan dengan selawat-selawat yang disusun di dalam buku 40 keajaiban selawat, maka saya ijazahkan juga kepada kalian untuk mengamalkannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan bersambung amalan selawat itu sehingga kepada pengarangnya. Apa itu cahaya hati? Cahaya hati itu adalah sesuatu yang Allah SWT campakkan, Allah Ta'ala sinarkan dalam diri kita untuk membuka hijab yang ada dalam hati kita. Kerana perjalanan menuju Allah itu adalah penyingkapan hijab. Perjalanan menuju Allah itu adalah penyingkapan hijab. Perjalanan menuju Allah bukan Allah ada destinasi, bukan Allah ada tempat fizikal, bukan. Ianya adalah it's all about the opening of the veil in the heart. So macam mana nak buka, bagaimana nak menyingkap hijab hati itu? Cahaya hati. Ya. Macam mana cara memohon kemaafan dari orang sudah meninggal dunia kerana tak sempat berbuat demikian? Sedekah, kan? Kita sedekahkan Al-Fatihah, kita sedekahkan kepada dia, ataupun kita sedekah, infak duit, kan? Duit pada masjid. Ya Allah, saya niatkan sedekah ni kepada orang tu, saya tak sempat nak minta maaf kepada dia, saya tolong orang susah. Tadi kita ada Amira Syafinas di awal komen tadi minta pertolongan. Kita hulurkan bantuan kepada dia, kan? Sedekah dengan niat, ya Allah, aku tak sempat nak minta maaf kepada dia. Ya Allah, aku hadiahkan pahala sedekah ni untuk si dia. Nanti di hari akhirat dia akan tengok pahala sedekah tu lebih hebat, daripada tidak memaafkan kita. Ya. Banyak soalan-soalan saya dah terlepas sebab komen dia cepat. Komen banyak.
Di sini dia kata di Pavali dan Taipusan dua-dua berunsur agama. Kalau dua-dua berunsur agama, dua-dua tidak boleh ucapkanlah. Dua-dua tidak boleh diucapkan kepada rakan. Bagaimana melaksanakan zikir nafas? Maksud zikir nafas adalah seseorang yang setiap tarikan nafas dan hembusan nafas dia diingat Allah Subhanahu Wa Taala. Diingat Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya untuk nak memudahkan jiwa dia itu sentiasa terpaut dengan Allah. Ikutlah, kadang-kadang ada orang tarik nafas tu dia jadikan itu diingat Allah. Ketika lepaskan Allahu. Jadi zikir tu tak semestinya keluar daripada mulut. Maksud dia ingat kat dalam hati je. Jadi supaya setiap nafas dia tu dia ikat dengan zikrullah, ingatan kepada Allah dalam hatinya. Jadi hati dia tu tak lalai daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Doa nur bila sesuai dibaca. Sesuainya dibaca sebelum subuh ataupun lepas solat subuh. Tapi siapa nak baca waktu-waktu yang lain tidak menjadi masalah. Tapi kalau nak kata bila waktu terbaik, sebelum subuh. Sebelum masuk waktu fajar. Itu yang terbaik. Kemudian siapa tak sempat boleh lepas fajar, tak sempat lagi lepas terbit matahari waktu duha ataupun waktu-waktu yang lain. Kerana kandungan doa nur itu adalah sesuatu yang baik. Boleh huraikan zat yang menghidupkan. Zat yang menghidupkan. Zat ilahi al-muhyi yang menghidupkan. Zat ilahi, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang menghidupkan kita. Allah lah yang mematikan kita. Huraikan sedikit cara untuk melemahkan hawa nafsu. Kena kurangkan makan, kena kurangkan tidur. Kurangkan makan, kurangkan tidur. Ya. Cara untuk melemahkan nafsu, kurangkan makan, minum dan kurangkan tidur. Ya. Saya nak minta penjelasan ketika kita mentadabbur Quran, bertanya-tanya pada diri sendiri seperti ada ayat tentang kehebatan Allah, maka kita bertanya begini, adakah aku telah betul-betul mengakui dan mengambil action terhadap kehebatan Allah? Perlukah begitu? Atau kita terima dan taat tanpa perlu tanya-tanya lagi, terus action amalan yang lebih terkesan daripada bertanya-tanya lagi? Tidak menjadi masalah jika seseorang baca ayat Quran, dia berfikir bagaimana apa yang dibaca daripada ayat Quran ini dapat diterjemahkan dalam hidup kita. Apakah action kita? Itu lebih sempurna daripada sekadar membaca sahaja. Membaca sahaja sudah pun nur, cahaya, pahala. Tetapi tafakur itu adalah suatu ibadah yang lain pula. Waktu tadabbur tu sendiri dah ibadah lain. Ibadah yang lain daripada bacaan Quran. Bacaan Quran pahala lain. Tadabbur pahala lain. Tadabbur ni besar. Dan bila tadabbur, macam mana dia nak bawa diterjemahkan dalam kehidupan kita ataupun nak bawa ke alam nyata, itu suatu perkara yang hebat. Suatu yang lebih sempurna. Ya. Bagaimana pula menghadapi dugaan suami dan anak-anak? Ya. Setiap dugaan, apabila kita tahu yang menciptakan suami kita Allah, yang menciptakan anak-anak kita Allah, dan tugas kita untuk menunaikan hak-hak mereka. Apabila kita tunaikan hak mereka, kita harapkan daripada Allah. Ya. Kita lakukan kerana Allah. Jadi dalam menghadapi dugaan suami, kita jangan tunggu suami kena balas apa yang kita lakukan. Anak-anak kena balas apa yang kita lakukan. Saya ada hak yang perlu saya tunaikan pada suami, saya buat. Kalau dia tak tunaikan hak dia, itu urusan dia dengan Allah SWT. Saya dah tunaikan hak-hak anak saya. Kalau mereka tak tunaikan hak mereka pada saya, itu mereka dengan Allah. Yang penting saya dengan Allah dah settled. Jadi kita tak tunggu kredit daripada anak-anak dan suami untuk kita. Ya. Akhirnya yang kita harapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pakai baju cantik, kita nak suami kita puji kita. Tapi kalau kita tak dapat pujian daripada suami kita, tak ada masalah. Sebab kita dah serah diri kita pada Allah. Aku lakukan ni bukan kerana suami aku, kerana Allah. Jadi pakai baju cantik tu, kita dah dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya dalam tasawuf, kita serah diri kita pada takdir. Kita dah usaha
Natijahnya serah pada Allah Subhanahu Taala. Itulah menghadapi dugaan suami, anak-anak, menantu, mentua dan sebagainya. Ya. Apa itu ilmu hakikat dan makrifat? Iaitu ilmu mengenal Allah Subhanahu wa Taala. Ya, ilmu mengenal Allah. Bagaimana untuk kita cari dan dapatkan guru yang mursyid? Guru saya telah meninggal beberapa tahun lepas dan sukar untuk mencari orang seumpamanya. Banyak berdoa, ya Allah, tunjukkan aku kepada orang yang dapat tunjuk aku kepadamu. Banyakkan doa. Banyakkan doa dan berusaha mencari. Ya. Ya Allah, bimbing aku kepada orang yang dapat bimbing aku kepadamu. Setiap hari kita doa. Apa yang kita doa? Ya Allah, bimbing aku kepada orang yang dapat bimbing aku kepadamu. Dan banyakkan selawat. Dan untuk cari mursyid ni, memang sekali lagi panadol dia adalah banyakkan selawat. Kita akan tengok dengan banyak berselawat, Allah SWT akan bimbing kita kepada orang yang dapat membimbing kita kepada Allah Ta'ala. Ya. Maaf bertanya, kalau amalan tanpa ijazah adakah tak boleh diamalkan? Ada amalan yang khusus di dalam tarikat, ada khusus dalam tarikat-tarikat tertentu yang mereka boleh amalkan kecuali dengan ijazah. Yang itu kena dengan ijazah. Tapi apa yang saya faham, kebanyakan amalan macam Hizbul Bahar, seperti Ratib Al-Atas, Ratib Al-Haddad, Khulasah Madad, Hizib Imam Haddad, ini semua sudah dibagi ijazah umum oleh pengarangnya. Maka kalau tanpa ijazah pun boleh diamalkan. Macam maksurat, amalkan. Walaupun tak ada ijazah, amalkan. Bagaimana nak buang keakuan diri? Tadi saya sudah sebut ya, bila kita isi hati kita dengan kebesaran dan keagungan Allah, di situ keakuan diri akan terkeluar. Kita nak keluarkan susah, tapi kita isi dengan keagungan Allah. Itu caranya. Nak buang keakuan diri itu perkara yang sukar. Tapi caranya kita alternatifkan. Bila kita isi, penuhi hati kita dengan kebesaran keagungan Allah, akhirnya keakuan diri akan terkeluar. Sewaktu Jibril meminta kepada Rasulullah, bacalah di Gua Hira, masa itu Jibril ada bawa Al-Quran ke untuk disuruh baca? Tidak ada. Kita kena faham ya, Jibril AS, dia tak ajar wahyu kepada Nabi SAW. Jibril AS, dia tidak mengajar wahyu. Sebab wahyu ni sesuatu yang Allah Ta'ala depositkan ke dalam jiwa Rasulullah SAW. Ketika Jibril AS peluk dan meminta untuk dibaca, itu bukan bermakna Jibril AS dia transfer wahyu daripada Jibril kepada Rasulullah. Tidak. Rasulullah ni lebih hebat daripada Jibril. Rasulullah ni lebih tinggi kedudukannya daripada Jibril AS. Ya. Apa yang berlaku ketika Jibril AS peluk dan suruh baca, Jibril AS menunggu Allah Ta'ala memasukkan wahyunya ke dalam jiwa Rasulullah SAW. Sampai 3 kali Jibril AS suruh Nabi SAW baca. Selepas 3 kali, itulah Allah Ta'ala memasukkan ke dalam jiwa Rasulullah. Bukan dengan kekuatan Jibril. Allah Ta'ala yang memasukkan dalam jiwanya. Ketika itulah dia baca, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya. Di dalam Al-Quran ada bagi tahu, fa innahu nazzalahu ala qalbik. Wahyu Allah ni sebenarnya Allah sendiri yang masukkan dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Jibril alaihissalam ini bukan untuk mengajar wahyu, tetapi untuk mengajar. Sebenarnya kita tak sebut mengajar, sebenarnya kita tak sebut Jibril alaihissalam mengajar. Dia lebih untuk nak memberikan keterangan. Contohnya solat ya. Solat ni wahyu dia Allah Ta'ala letak sendiri pada diri Rasulullah. Tapi Jibril AS datang untuk ajarkan, lebih nak mengajar umat sebenarnya. Ataupun nak bagi keterangan lanjut. Sembahyang ni waktu subuh macam mana? Waktu
Zuhur macam mana, waktu solat bila. Jibril AS bagi keterangan. Tapi wahyu ni sesuatu yang Allah SWT depositkan dalam jiwa kita. Kita kena faham Rasulullah ni lebih tinggi kedudukannya daripada Jibril AS. Ya. Jadi ketika wahyu yang pertama tu, malaikat Jibril AS peluk tu, itu malaikat Jibril nak tunggu sampai Allah masukkan, depositkan wahyu dalam jiwa Nabi SAW. Jadi Rasulullah ni, Al-Quran bagi tahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah ni tidak berbicara dengan hawa nafsunya, kecuali berbicara dengan apa yang diwahyukan, apa yang didepositkan wahyu tersebut di dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kita tak kata Jibril alaihissalam guru kepada Rasulullah, ya. Kita tak kata Jibril alaihissalam adalah guru. Rasulullah sendiri adalah guru besar kepada seluruh malaikat. Ya. Bayangkan, sebab kedudukan Nabi SAW lebih tinggi daripada seluruh malaikat. Ya. Dalam kalangan kawan-kawan saya belajar agama mengatakan bahawa tidak ada dalil berguru. Minta penjelasan. Ya. Yang saya rasa mungkin kawan-kawan itu tidak mungkin terlepas pandang berkenaan dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua belajar agama, semua berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi mereka tak jumpa Rasulullah, mereka tak boleh dipanggil sebagai sahabat. Sebab untuk seseorang itu bergelar sahabat, dia kena jumpa Rasulullah, dia kena nak tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kena berjumpa Rasulullah sebagai guru kepada seluruh sahabat, ya. Dan kisah bagaimana perguruan para sahabat dengan Rasulullah ni sangat hebatlah. Kita boleh buka kisah-kisah para sahabat. Itu semua dalil bahawa kita perlukan guru. Sahabat menjadi sahabat sebab dia ada guru mereka, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya rasa sampai di situ dahulu buat setakat ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada kali yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita keberkatan ilmu. Mudah-mudahan Allah SWT memberi kekuatan kepada kita terhadap apa sahaja ujian dan dugaan yang datang dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah SWT mengurniakan ketenangan dan kesenangan di setiap ujian. Allah kurniakan kecintaan di setiap pancaroba yang datang dalam hidup kita. Allah ikatkan lagi hati kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dekatkan lagi jiwa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin kita diuji, semakin itu menjadi tali yang Allah Taala hulurkan untuk kita mempereratkan lagi jalinan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.